Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama channel Cikgu Jumrah. Okey, untuk pada kali ini kita akan belajar sejarah tahun 4. Okey, untuk tajuk pada kali ini cikgu nak bawakan tajuk Mari Belajar Sejarah dalam unit 1 iaitu mengenali sejarah. Okey, jadi murid-murid boleh lihat skrin di sebelah cikgu. Okey. Jadi untuk pada PDPR hari ini kita akan mempelajari tentang bagi guru-guru standard kandungannya adalah pengertian dan kemahiran ilmu sejarah. Untuk murid-murid di akhir pengajaran cikgu pada kali ini, kamu akan dapat menyatakan pengertian sejarah dan juga mengenal pasti sumber dalam sejarah. Jadi mari kita belajar satu persatu. Okey, jadi pengertian sejarah seperti yang kamu lihat di sebelah ini, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah yang berlaku. Jadi, beberapa sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah ini. Okey, jadi kita lihat sejarawan yang telah memberikan pengertian tentang sejarah. Menurut Herodotus, sejarah merupakan pengertian penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Contohnya, seperti pendudukan Jepun di tanah Melayu. Kita nampak tindakan manusia, tindakan Jepun pada masa itu, kenapa dia melakukan penjajahan di tanah Melayu. Itu menurut Herodotus. Kalau kamu nak tahu tentang riwayat ataupun biodata sejarawan Herodotus ni, kamu boleh lihat di buku teks kamu muka surat 4. Okay, kemudian kita pergi ke sejarawan yang kedua. Sejarah membincangkan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Itu menurut Ibnu Khaldun. Okay, peradaban di sini bermaksud kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okay, jadi kita lihat sejarawan yang ketiga iaitu E.H. Carr. Menurut beliau, sejarah ialah suatu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Okey, jadi kalau kita lihat, maksudnya di sini adalah interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Macam kita lihat sekarang pembangunan dulu di pasar besar Kuala Lumpur, bagaimana keadaannya sehingga sekini dikenali sebagai pasar seni. Kalau dulu dipanggil pasar besar Kuala Lumpur, sekarang dipanggil pasar seni. Okay, siapa yang pernah pergi Kuala Lumpur di pasar seni? Dulu nama dia bukan pasar seni. Pada tahun 1900 pasar seni dikenali sebagai pasar besar Kuala Lumpur. Okey, jadi itu menurut E.H. Carr ni. Okey, interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Okey, baik. Kita tengok pula menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kai Kim, sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Okey, contohnya apa yang pernah berlaku? Okey, proses kemerdekaan ataupun pengumuman tarikh kemerdekaan yang telah disampaikan oleh siapa? Ya, pandai. Okey. Jadi pada masa itu pengumuman tentang kemerdekaan negara kita. Jadi itu adalah satu peristiwa yang telah berlaku. Berikan kepada cikgu contoh lain di sekolah kamu. Ya, peristiwa yang berlaku di sekolah kamu adalah penyampaian Hari Anugerah, kamu ingat? Pada tahun 2019. Ya, okey. Jadi itu adalah sebuah peristiwa yang pernah berlaku, yang telah berlaku. Okay, itu menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kai Kim. Okey, baik. Kita pergi pula menurut Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim. Okey. Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey,
Contohnya kita boleh lihat dalam buku sejarah, catatan hari ini dalam sejarah. Okay. Kat situ ada menunjukkan semua pelbagai peristiwa-peristiwa yang telah berlaku yang melibatkan negara kita. Okay. Jadi sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan suatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Jadi sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan kita semua sebagai seorang manusia. Okey, baik. Jadi untuk objektif yang kedua, cikgu akan bawakan kamu kepada sumber sejarah. Jadi sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbagi kepada dua, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Okey, jadi kita pergi satu persatu. Baik, kita pergi kepada sumber primer terlebih dahulu. Okey. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan tidak diolah. Contohnya fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Okay, kita pergi satu persatu. Fosil, kamu lihat gambar di atas sekali. Okay, itu adalah fosil. Fosil adalah satu tinggalan tumbuhan ataupun haiwan yang terawet. Kamu nampak tak tu? Itu adalah tinggalan haiwan dinosaur. Kan? Dia dah terawet. Jadi itu kita panggil fosil. Bagaimana pula dengan manuskrip? Manuskrip adalah tulisan tangan yang merupakan tulisan tinggalan zaman dahulu. Contohnya hikayat Hang Tuah. Okey. Kita teruskan kepada artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Seperti yang kamu lihat tu, ada dua duit shilling yang digunakan pada zaman dahulu dan satu lagi shilling yang masih kita gunakan sehingga sekarang. Okey, jadi itu kita panggil adalah artifak. Artifak ialah ciptaan manusia yang dicipta oleh manusia dan tidak digunakan pada zaman sekarang. Okey, jadi seterusnya adalah dokumen rasmi. Dokumen rasmi pula adalah mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku yang merupakan melibatkan urusan rasmi. Okey, itu adalah sumber primer. Kita pergi kepada sumber sekunder. Sumber sekunder pula adalah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh untuk sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Okey, untuk buku seperti yang dalam buku teks kamu boleh lihat buku sejarah Sabah. Ini adalah satu contoh. Ada banyak lagi buku. Okey, sumber sekunder ni. Kemudian contoh cikgu berikan lagi buku hikayat Hang Tuah misalnya. Kan, itu pun buku juga. Kemudian contoh untuk majalah, contohnya dalam yang cikgu berikan ini adalah majalah sekolah misalnya. Okey. Kemudian risalah. Risalah ni macam brosur kamu dekat sekolah ada untuk majlis tertentu, kan? Dan juga akhbar itu adalah sumber sekunder. Okey, baik. Kita teruskan. Ada lagi? Oh, dah tak ada. Jadi kamu tahu sumber sejarah ni sangat penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Okay, jadi untuk hari ini, aktiviti kita pada hari ini yang kamu boleh buat adalah sila jawab kuis melalui link yang diberikan oleh guru ataupun kamu boleh lihat di description di bawah. Jawab kuis yang telah cikgu sediakan. Jadi sehingga bertemu kembali, setakat ini sahaja untuk kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain waktu. Sebelum itu, jangan lupa don't forget to subscribe my channel. Thank you. Okey, dan tinggalkan komen yang membina untuk cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.